Imam? Belum ada. Pak Imam tapi Baik, insyaAllah kita masuk ke video ini semula, insyaAllah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudah. Kita tengok hadis yang ke-7 kan? Baik, kita tengok hadis yang ke-7. Baik. Al-hadis as-sabi' an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ad-dinu nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Hadis yang ketujuh diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Tamim ad-Dari, yang masyhur Tamim ad-Dari. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dinu an-nasihah. Yang perkataan tu, ad-din an-nasihah. Tiap perkataan tu ada alif lam kan dekat dua-dua tu kan? Ad-din dengan an-nasihah. Dalam bahasa Arab, kena faham dalam bahasa Arab apabila subjek dan predikat, bahasa Melayu pun ada subjek dan predikat tu, dia ada apa? Ada alif lam. Kalau perkataan pertama ada alif lam, perkataan kedua pun ada alif lam, maka dia membawa maksud hanya saja. Kalau kita nak terjemah macam mana? Hanya saja agama itu adalah nasihat. Atau terjemahan dia. Tu dia apa? Dia punya apa? Tepat sikit terjemahan dia. Kalau kita terjemah maksudnya agama itu nasihat. Tu macam tak apa ni? Ni. Kita kata tambah hanya saja disebabkan ada dua alif lam kat situ. Subjek ataupun apa mubtada dan juga khabar. Kan kalau bahasa kan geng-geng inilah yang belajar matan dunia tu dia tahulah. Ataupun subjek dan juga predikat. Dua-dua tu ada alif lam, membuat maksud apa? Hanya saja agama itu apa? Nasihat. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata macam tu? Kan? Sedangkan agama kan? Agama adakah hanya tertumpu kepada nasihat saja? Agama ada apa? Sembahyang, mengucap 2 kalimah syahadah, puasa, zakat, apa lagi? Banyak yang kita dah bincangkan sebelum ni kan, banyak lagi. Tapi kenapa dalam hadis ni Nabi SAW kata hanya saja? Kenapa? Kerana nak beri penekanan berkenaan dengan pentingnya isu nasihat ni. Apa? Nak bagi penekanan sungguh bahawa apa? Nasihat dalam isu agama ni benda yang penting. Apakah maksud nasihat? Apa maksud nasihat? Semelayu mungkin nasihat kan? Kita nasihat orang apa? Untuk apa kita nasihati orang? Untuk kebaikan kan? Kita nak supaya dia apa? Dia dapat kebaikan tu tak? Jadi nasihat ditakrifkan sebagai apa? Kita menghendaki kebaikan pada orang lain. Kita apa? Menghendaki kebaikan pada orang lain. Cara dia macam mana? Cara dia melalui apa? Tutur kata dan juga perbuatan. Ada dua cara, iaitu kadang-kadang kita kata buatlah, jomlah, betul tak? Kadang-kadang dengan perbuatan macam mana? Kita tarik dia, kita jamu makan kat dia, betul tak? Jadi nasihat yang dimaksudkan dalam hadis ni merangkumi dua aspek tadi tu, iaitu apa? Menghendaki perkara yang baik kepada orang lain, kan? Ataupun diri kita sendiri, diri kita ataupun orang lain, dengan cara apa? Cara perbuatan ataupun percakapan. Kadang-kadang kita duk fikir, ataupun kita sini duk fikir kan, bahawa nasihat tu kita sebut jom macam tu je. Tapi apa? Tapi yang dirangkumkan dalam makna nasihat di sini adalah perbuatan sekali. Boleh? Nampak? Okey, nampak. Kemudian kata lagi, qulna, maka kami kata. Qulna, maka kami tanya. Liman, untuk siapa nasihat tu? Kan?
Kan kita kata kita menghendaki benda baik untuk orang lain. Kemudian sahabat tanya, untuk siapa? Sahabat tanya, untuk siapa? Nabi SAW jawab, qala lillahi, untuk Allah. Adakah maksudnya kita nak kebaikan bagi Allah Ta'ala? Tak. Jangan fikir macam tu, tak. Maksudnya adalah apa? Adalah berbalik pada diri kita sendiri. Iaitu nasihat untuk Allah itu bermaksud kita apa? Kita mentauhidkan dia, menyatakan iman kepada dia, menyatakan kesempurnaan bagi dia, menyucikan Allah Ta'ala tu daripada apa? Segala kelemahan. Yang Ustaz Ali ceritakan banyak tu kan? Itu maksud apa? Nasihat untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sebenarnya reflect bagi diri kita. Boleh nampak? Boleh faham? Wali kitabihi, dan juga bagi kitab-kitabnya. Apa maksud kitab-kitabnya? Kita imani apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, Al-Quran, Suhuf, dan kesemuanya membawa apa? Kebaikan bagi diri kita. Baik. Wali a'immatil muslimina wa 'amatihim. Ini baru ni. Baru kita maksudkan dan nasihat yang khusus untuk orang lain. Wali Rasul Apa? Wali tinggal lah si baik. Wali rasulihi maksudnya apa? Untuk nabi, untuk rasul-rasul. Apa maksud untuk rasul-rasul? Bukan kita nasihat rasul, tapi kita imani rasul dan juga kita ikuti rasul. Boleh faham apa? Wali a'immatil muslimin, dan nasihat itu ditujukan kepada imam-imam ataupun pemimpin daripada kaum muslimin. Ini baru start apa? Start yang dimaksudkan dengan nasihat tadi. Dengan teknik apa? Teknik kita melakukan mesyuarat, kita memberikan cadangan-cadangan yang baik, kita memberikan petunjuk-petunjuk dan pedoman yang bagus, ataupun kita amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau buat benda jahat, kita dah memorandum. Tu imam kandung ayat. Contoh kan. Berlaku ketirisan pada MST. Kan? Berlaku macam tu. Maksudnya kita menasihati dengan cara yang baik. Amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik. Nanti kita akan cerita macam mana konsep sebenar berkenaan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Boleh nampak Okey. Wa 'ammatihim, dan seluruh umat Islam yang lain. Ammatihim maksudnya apa? Seluruh umat Islam yang lain. Tak kira lah budak-budak di luar ahli keluarga kita, kan? Maksudnya termasuk ke semua individu-individu dalam masyarakat Islam. Boleh nampak Ini penting dalam masyarakat kita. Kalau kita kata tidak berlaku proses nasihat menasihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr ni, dia akan berlaku kepincangan yang dahsyat dalam isu sosial dan juga kemasyarakatan. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Jikalau tidak ada berlaku nasihat menasihati ataupun amar ma'ruf nahi munkar ni, yushiku an ya'umman nas bil azab. Adalah apa? Adalah boleh untuk Allah Taala umumkan azab dia dekat apa? Dekat muka bumi. Jadi macam itulah kita tengok orang yang buang anak tu azab pun kita tengok. Tidak? Lepas tu kemudian orang kecurian merata, orang gila banyak, kan? Contoh, kan? Ataupun apa lagi? Siapa kena orang gila pula? Ataupun macam-macam lah penyakit lah ni, penyakit macam-macam baru. AIDS, HIV, 1-2C, ABC, sebagainya. Benda tu adalah apa? Adalah hasil daripada kita ni meninggalkan tanggungjawab nasihat menasihati antara satu sama lain. Tapi beza kan macam orang dulu kan. Orang dulu kalau kita tengok kadang-kadang nampak anak dara dengan orang lelaki dekat luar kan. Masyarakat ni anak siapa? Betul tak? Tapi kalau ni tak ada. Betul tak? Kita pukul. Kalau dulu Lin, kan? Dulu ni anak siapa ni? Anak Lee lah. Anak Lee, balik. Kita nasihat, walaupun tu dikira sebagai nasihat tu, walaupun sikit-sikit. Tapi lah ni bapak datang kalau dulu dah ni tak ada lah. Ni dua anak bapak datang. Bapak pun sama sekali keluar dengan perempuan lain. Nak nasihat nak aku, biarlah je. Kan? Dan tu sebab tu kita nampak dalam masyarakat kita ni berlaku macam-macam isu. Berlaku macam-macam kebincangan. Dapat faham atas sebabkan kita tinggal. Proses apa? Proses nasihat menasihati antara satu sama lain. Boleh nampak Okey, boleh.
Kita masuk hadis yang ke-8. Laju sikit. Hadis ke-8. Boleh? Boleh nampak Okey, ini hadis yang ke-8. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idza fa'alu dhalik عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ke-8 ni daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kita dah ceritakan berkenaan dengan Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, umirtu. Maksud umirtu apa? Aku telah diperintah. Aku telah diperintah an uqatilan nas, untuk aku perangi manusia. An uqatilan nas, untuk aku perangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehinggalah mereka itu, iaitu manusia tadi, mengucap dua kalimah syahadah. Maksudnya Nabi SAW minta macam mana tu? Adakah Islam ini tersebar dengan pedang? Macam mana hadis ni ada? Macam mana? Problem. Kita sekarang ni dalam TV kata apa? Islam tersebar teroris, Islam tersebar dengan perang. Tapi dalam hadis ni Nabi SAW telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memerangi manusia. Macam mana jawapannya? Naman? Ini kalau dia melawan. Kalau melawan dia bukan. Diserang kita dulu. Ada betul. Nampak faham tu? Nampak faham lah. Masya-Allah. Perkataan uqatil ni bulat, buat bulat tu. Perkataan uqatil itu maksudnya memerangi hasil ataupun percubaan mempertahankan diri. Perkataan uqatil tadi. Beza dengan menyebut, kalau orang mengaji bahasa Arab, beza menyebut aqtul dengan uqatil. Aqtul dengan uqatil. Beza. Kita tulis perkataan aqtul dengan uqatil. Uqatil adalah apa? Adalah mempertahankan diri. Boleh nampak Okey. Kalau aqtul memang aku first bunuh dulu orang. Boleh nampak? Tu kena faham boleh hadis tu. Sekali lagi jadi teroris pula. Sekali lagi dia beli machine gun pula. Jadi kena faham. Okey, bulat perkataan uqatil tu. Kemudian bulat perkataan an-nas pula. An-nas kalau dalam bahasa Arab maksud apa? Manusia, kan? Tapi ni nak bagi faham betul. Perkataan an-nas dia bukan semesti membawa maksud perkataan manusia. Dia juga boleh membawa maksud golongan tertentu. Golongan tertentu. Maksud an-nas di sini adalah kafir Quraisy. Kafir Quraisy, khusus golongan tertentu. Sebab itu dalam Al-Quran pun sebut annan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Annan nasa qad jama'u lahum. Bahwasanya manusia telah berhimpun untuk apa? Untuk memerangi kamu. Bukan manusia keseluruhannya. Maksudnya dalam Al-Quran itu mengatakan perkataan an-nas, tetapi membawa maksud kafir Quraisy. Boleh? Begitu juga dekat sini bermaksud apa? Kafir Quraisy. Maksudnya kita kata Nabi SAW bukanlah datang untuk memerangi sekalian manusia, tetapi untuk memerangi khusus berkaitan dengan kafir Quraisy. Maksudnya musuh yang paling utama sekali Nabi SAW daripada golongan kafir Quraisy. Kenapa? Memang dah tengah berlaku apa? Pertelikahan antara mereka. Tapi Nabi SAW dengan orang Mesir, adakah dia pergi serang dulu Mesir? Adakah dia dulu pergi serang orang Rom? Adalah Nabi SAW dulu serang Parsi? Tak. Nabi SAW buat apa? Hantar? Ada surat kan? Hantar wakil kan? Dapat tak? Nampak? Jadi kita kata hadis ni perlu difahami berkenaan dengan konteks tertentu. Konteks tersebut macam mana?
adalah permusuhan yang berlaku di kalangan umat Islam daripada mana? Daripada golongan Quraisy, kafir Quraisy. Kenapa? Ni faham? Ni kena faham baik. Boleh? Kemudian Nabi SAW kata lagi, hatta sehinggalah mereka itu mengucap dua kalimah syahadah, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu zalik, tatkala faiza, maka tatkala fa'alu, mereka melakukan zalik, perkara-perkara tersebut, mengucap dua kalimah syahadah, sembahyang, zakat, dan buat-buat perkara Islam yang lain lah, tuntutan yang lain, puasa, haji dan sebagainya. Asamu minni dima'ahum, maka mereka itu apa? Mereka itu akan terlindung. Asamu maksudnya akan dilindungi daripada aku sendiri apa? Aku sendiri bertanggungjawab untuk melindungi apa? Darah-darah mereka. Dima'ahum maksudnya darah-darah mereka, wa amwalahum, dan juga harta-harta mereka. Maksudnya Nabi SAW, kalaulah orang tu masuk Islam, maka apa? Bertanggungjawab bagi pemimpin Islam untuk menjaga apa? Menjaga nyawa-nyawa masyarakat dia, rakyat dia. Dan tidak boleh untuk dia apa? Ambil dan rampas harta-harta milik orang Islam. Boleh faham Illa bihaqqil Islam. Apa maksud illa bihaqqil Islam? Melainkan dengan hak Islam. Saya nak tanya tuan-tuan, apa maksud Islam yang kita bincangkan dalam hadis yang kedua dulu? Ingat tak? Maksud Islam, definisi Islam. Apa? Isu kita apa? Benda-benda yang apa? Islam ni apa? Solat, puasa, zakat, jual beli, benda apa? Benda apa? Zahir, benda yang berzahir. Kan benda yang zahir, maksudnya kalaulah orang tu melakukan pengamalan tertentu, maka apa? Maka boleh terjadi untuk halal darah dia. Boleh terjadi untuk apa? Halal harta dia. Maksudnya macam mana halal darah, nanti kita akan bincang kat belakang ni. Iaitu apa? Orang tu kalau dah kahwin kemudian berzina, apa hukuman dia? Rejam berkait dengan apa? Nyawa. Darah dia. Betul tak? Halal darah dia tu halal. Halal. Kalau orang yang bunuh orang Islam yang lain, apa hukuman dia? Qisas, hukum bunuh balas. Maka halal. Nampak tak? Faham tak? Itu kita kata kalau zahir dia melakukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan apa? Halal darah, waktu tu barulah dipanggil sebagai halal darah dia. Boleh nampak Boleh nampak? Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, tetapi hitungan dalam jiwa mereka itu, orang masing-masing tu, kita bagi kepada apa? Serah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tak? Faham tak? Kita kata sekali lagi, kita nak menghukum mereka, mesti menghukum dengan zahir perbuatan mereka. Tak boleh menghukum dengan apa? Niat mereka. Tak boleh hukum. Kita kata dia ni jahat. Macam mana tahu dia jahat? Hati dia jahat. Macam mana tahu hati? Saya tahu lah. Mana tahu hati? Tak boleh. Mesti apa? Menghukum berdasarkan zahir. Dapat faham tak? Boleh? Alim? Mau ngantuk nak makan dah ngantuk ni. Berarti Ustaz, di sini mana tak boleh lah kita nak faham sendiri, kita kena tanya pada guru. Tanya pada guru. Boleh Ustaz, yang tentang berkenaan dengan An-Nas tu kan, maksud dia golongan tertentu. Bagaimana pula dalam ayat Al-Quran yang ya ayuhan nas, itu maksudnya keseluruhan manusia kan? Yang tu dia kena tengok daripada konteks ayat. Kita kena tengok daripada konteks ayat tu, kita kata mesti melihat pada konteks tu. Ya ayuhan nas, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Maksudnya itu bagi ya ayuhan nas tu kita masukkan kepada golongan muslimin. Yang pertama, wahai nas, maksudnya golongan muslimin. Innan nasa, walaupun perkataan nas tetapi membawa maksud orang yang musyrikin. Nampak tak? Perkataan nas yang pertama masuk golongan muslimin, perkataan nas yang kedua membawa maksud orang musyrikin. Itu kena faham konteks ayat tu tadi. Kalau cara nak mudah mesti apa? Merujuk tafsir. Mesti merujuk sebab turun ayat kan? Sebab turun ayat. ayat. Sebab turun ayat tu penting. Sangat penting Jadi kalau kita kena nak ambil daripada Al-Quran dan juga Sunnah, jangan ambil secara zahir. Kalau kita faham yang ni, secara zahir pun berlaku.
Sungguhnya kami disuruh untuk apa? Membunuh manusia, tuan-tuan. Mari kita bunuh ke semua MCA di happy. Salah Masih faham. lepas tu satu. Kemudian mari kita membunuh semua munafik. Macam mana kamu tahu munafik? Saya tahulah. Nampak tak faham tak? Hukuman pertama. Mana boleh kita menghukum orang munafik? Tak boleh. Sebab isu munafik berkaitan dengan apa? Hati dia. Tak boleh. Tu kena faham boleh tu. Sekali lagi dia tuduh orang munafik. Hang munafik. Tahu mana? Aku tekam. Dia dah tekam. Terajang tu kata. Bahaya munafik Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Kita tak boleh tuduh orang munafik. Munafik ni Allah SWT kata apa? Berada di bawah kali daripada apa? Api neraka. Jangan duduk tuduh macam. Tuduh dia munafik. Kalau orang tu tak munafik, patah balik ke dia. Yang duk main patah balik ke dia. Duk main bagai-bagai. Lah ni banyak yang berlaku sekarang ni. Apabila masyarakat kita nampak dia tu bercanggah pendapat sikit dengan kita, terutamanya isu politik. Saya nak kata ni, nak tumpu betul-betul. Terutama isu berkaitan dengan politik. Nampak dia macam apa? Macam bercanggah pendapat yang kita, terus kita tuduh dia kata hang liberal. Terus kita tuduh hang sekular. Terus hang tuduh dia hang munafik. Tuduh bubuh munafik terus. Jangan, bahaya. Alaulah fenomena ni berterusan, dia akan jadi apa? Isu kafir-mengkafir. Bila kafir-mengkafir, masalah dia mula kafir-mengkafir lah akan bawa bunuh-membunuh. Yang isu Syiah sebab isu tu. Syiah yang serut bunuh kita ni sebab apa? Dia kata kita kafir. Jangan main benda tu. Dia akan start mula slow-slow naik atas. Sebab apa? Bila kita start menuduh benda yang kecil kepada Muslim yang lain, start syaitan dah mula masuk. Naik tocang, naik level. Tu bahaya. Jangan kena ingat lebih. Boleh. Kita masuk pada hadis yang ke-9. Laju sikit. 9. Boleh Okey. Kita hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdul Rahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-9 ini diriwayatkan oleh siapa? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nama dia apa? Abdul Rahman bin Sakhr. Sayyidina Abu Hurairah ni orang ulama khilaf berkenaan dengan nama dia. Ada dikatakan bahawa nama dia bukan Abdul Rahman. Sehingga kan pemilihan nama-nama dia tu lebih daripada 36. Nama Abu Hurairah betul. Orang tu kata Abu Hurairah. Macam kita lah. Kan? Orang panggil Mak Senin kan? Tapi nama tak tahu. Mak Senin dia minum. Ada setengah Mak Handsome. Tapi orang tahu nama dia. Kan? Contoh Mak Senin. Tak iman faham. Okey. Jadi kita kata kerana apa? Kerana keberkatan yang apa? Nama yang diberi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia suka pakai. Jadi sampai orang tak tahu lah nama betul dia. Okey. Kita tengok Qala kata Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, "Ma nahaitukum anhu." Apa yang telah aku larang kamu? Apa yang telah aku larang kalian? Fajtanibu. Maka tinggalkanlah. Sekali lagi, "Ma nahaitukum anhu." Apa yang telah aku larang? Fajtanibuh, maka apa? Tinggalkan benda larangan tadi. Boleh? Wa ma amartukum bihi, dan apa saja yang telah aku perintahkan, faf'alu, maka buatlah, minhu mastata'tum, daripadanya apa yang kamu mampu. Sekali lagi, faf'alu minhu mastata'tum, maka buatlah daripadanya apa yang kamu mampu. Nampak apa tu? Nampak macam mana tu? Nampak bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memberi apa? Kemudahan bagi kita, tidak? Macam mana tu kemudahan pada mana?
Benda yang dilarang dalam agama kita ni banyak tak? Ha? Banyak? Ha? Sikit kan? Tak banyak, sikit. Dan benda suruhan yang Allah Ta'ala bagi itu banyak tak? Tak banyak juga sebenarnya. Banyak yang apa? Yang tak ada sebut pun yang mana yang wajib, yang mana kan? Betul tak? Yang wajib tu berapa? Sikit je. Kan? Tapi ni Nabi SAW ni nak kata begitu mudah ajaran agama kita ni. Time apa? Time benda larangan Nabi kata tinggal semua. Betul tak? Tinggal semua. Tapi time arahan, perintah, Nabi kata apa? Buat setakat mampu. Mana yang mampu buat? Mana yang mampu buat. Kalau contoh, kalau berdiri tak boleh berdiri apa? Duduk. Semayang tu kalau duduk tak boleh juga, baring. Kalau tak boleh baring juga, golek. Bukan golek kan? Jangan golek. Jangan golek dia lah. Bergerak lebih 3 kali. Kan? Dia buat kelip mata, dia duduk saja dan sebagainya. Faham kan? Itu dia kata keringanan yang apa? Syarak bagi kepada kita. Nampak tak? Boleh? Tapi ada tafsiran guru kami, Syekh apa? Syekh apa? Bukan. Dia ulama Maliki. Ahmad Taha Rayyan, guru kami kata. Guru kami kata ni, faf'alu minhum mastata'tum. Maka lakukanlah semampu mungkin ni. Syekh Taha Rayyan kata apa? Kalaulah kita mampu untuk apa? Untuk buat 100%, kan? Tapi kalau kita buat 90%, maksudnya apa? Kita tak buat semampu mungkin lagi. Contoh apa? Contoh memang kita ni sebenarnya mampu sembahyang witir, sembahyang tahajud, sembahyang apa, kita mampu, tenaga banyak lagi. Betul tak? Tapi kita tak sembahyang. Maka apa? Maka kita seakan-akan tidak melakukan semampu mungkin. Yang tu tinggi sikit tu wali. Tu untuk wali lah. Kan? Tapi zahir yang saya sebut tadi. Tapi memang guru saya ni, dia ada umur 90 tau. Guru saya Syekh Ahmad Taha Rayyan ni. Kan kami nak mengaji kan, dekat kawasan tempat tu dia panggil sebagai Madiyafah, kelas mengaji ni. Kaki dia tu tengah balut tu. Kaki dia tengah balut sebab dia terjatuh mana tau. Darah ada lagi. Tapi kan nak kena masuk ke kelas tu kena turun tangga, 2 tingkat tu. Turun tangga dia turun satu. Yang guru saya memang, tua umur 90. Mengajar tu, Allah. Waktu sembahyang mesti berdiri. Sembahyang apa? Sembahyang kan kami kelas waktu asar kan. Dia kan waktu tu akan sembahyang apa? Sembahyang sunat apa? 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat. Waktu tu nampak sembahyang 2. Lepas tu dia tegak. Hampa ni muda-muda sembahyang 2. Malu. Kita pun Dia jawab Melayu kan? Ha? Dia jawab Melayu ke? Harap Ha? lah. Dia jawab Melayu ke? Melayu? Cakap Melayu. Dah. Ustaz Rasli. Nah, contoh. Takkanlah dia cakap Arab pula. Arab. Memang orang soleh, orang alim. Alis sembahyang mesti apa? Dia berdiri. Bagi salam tu dia macam penat. Tapi nak kata sembahyang tu betul-betul dia ada bateri dia. Habis sembahyang, habis bateri. Tu Nabi nak kata orang tu saya pun tak tahu. Kita nak sembahyang latih. Sembahyanglah dia mengantuk dia. Aduh, awak tahu bukan? Tapi wali Allah. Tengok kan? Okey, tengok balik. Fa innama hanya saja ahlakal ladzina min qablikum, hancur ataupun celaka mereka yang sebelum kamu disebabkan apa? Kasratu masailihim, terlampau banyak bertanya. Terlampau banyak, jangan bertanya. Dah terlampau banyak bertanya ni khusus pada zaman Nabi SAW lah. Maksudnya kan di kalangan Nabi, di kalangan para sahabat, Nabi SAW larang banyak tanya. Kan? Allah SWT kata apa? La tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Jangan sesekali kalian ni bertanyakan berkenaan dengan sesuatu, jikalau diberi jawapannya kamu rasa apa? Susah. Nabi apa? Allah SWT larang. Sebab tu dalam Al-Quran, pertanyaan daripada apa? Para sahabat ni hanya tak lebih daripada 13-12. Pertanyaan
dalam Al-Quran kan biasa dengar tak ayat yang berbunyi yas'alunaka. Kan? Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azan fa'tazilun nikah fil mahid. Kan? Ada kan? Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Kan? Tu yas'alunaka 'anil anfal qul anfal tu kan. Yas'alunaka tu adalah pertanyaan daripada siapa? Para sahabat dan juga daripada Yahudi juga sendiri. Tapi persoalan yang ditanya berkenaan Nabi tu tak lebih daripada apa? 13 ataupun 12 yang disebut oleh para ulama lah. Kerana apa? Kerana takut untuk apa? Untuk makin diberatkan ke atas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni syariat. Takut. Nabi SAW sungguh tak suka kalau benda tu banyak tanya tu. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala dia tengah berkhutbah, Nabi kata telah diwajibkan ke atas kamu ni apa? Melakukan haji. Lepas tu ada seorang sahabat dia angkat tangan. Ya Rasulullah, aku li'am, adakah pada setiap tahun kita kena berhaji? Nabi tak layan. Nabi diam. Lepas tu sahabat tu tanya lagi, adakah setiap tahun? Nabi diam lagi. Dia tanya 3 kali, adakah setiap tahun? Nabi kata, kalau aku kata ya, nescaya wajib. Nabi kata, kalau aku kata ya, nescaya wajib. Tapi kita mampu tak? Nak cari duit untuk berhaji, tak tahu. Nak cari duit, nak balik Mesir pun tak ada. Dah kata, mandi bagi 10,000. Dah ada gurau. Kan, tapi dia kata, benda yang saja ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu adalah apa? Untuk apa? Kemudahan kita, keringanan kita. Bukan menandakan bahawa Allah lupa. Bukan menandakan Allah apa? Lalai dah. Tetapi apa? Untuk apa? Keringanan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni banyak bertanya ni kan. Tapi lah ni tak apalah nak tanya-tanya. Allah, bukan ada syariat dah. Syariat dah apa? Lekap. Tak ada masalah. Tanya nak test je tak boleh. Nak test pula kan. Boleh waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan percanggahan mereka ke atas apa? Nabi-nabi mereka. Iaitu geng Yahudi selalu apa? Bercanggah dengan nabi-nabi mereka. Orang suruh apa? Orang suruh sembelih lembu, dia pergi tak sembelih lagi. Kata warna apa pula? Jenis apa pula? Orang dah beritahu jenis, dia bertanya warna apa pula? Dia saja nak berbantah-bantah dengan Nabi dia. Kan? Orang dah suruh sembah Allah, dia nak apa? Tak boleh ke kita buat macam patung untuk sembah Allah? Banyak kerja pula. Ni tak tahu hala orang dia suruh buat ni. Banyak dia bukan apa, geng Yahudi ni jenis panggil pelik. Itu yang apa? Apabila makin berbantah-bantah, makin bercanggah-canggah dengan siapa? Para nabi mereka, maka apa? Diberatkan ke atas mereka. Nampak Dalam hadis ni menunjukkan pertamanya bahawa agama ni dah dibagikan kita kepada apa? Keringanan, dimudahkan kepada kita. Dan kemudian dalam hadis ni juga perkataan apabila Nabi SAW perintahkan kita untuk melakukan sesuatu, maka lakukan berdasar apa? Kemampuan masing-masing. Kalaulah kita nak apa? Nak terlampau ekstrim jangan ni. Ekstrim. Dah tak larat ni. Contoh memang kita tak larat. Dah mengantuk nak lakukan tahajud, nak lakukan apa, tak larat nak mengantuk lah. Pergi sembahyang juga, pergi apa, kadang-kadang takut. Kita apa? Takut dia akan apa? Lawan diri kita balik. Selalunya apa? Orang yang akan bila melakukan ekstrim, benda-benda ekstrim sangat-sangat ni, dia akan apa? Dia akan jadi fed up dengan agama ni. Betul tak? Dia akan tekan diri dia, tekan diri dia. Lah kali tinggal terus semua. Kan betul tak? Saya orang nak bertobat kan, dia sembahyang fardu, dia sembahyang wajib, dia sembahyang awabin, dia sembahyang tahajud semua. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tak ada. Hari ketiga lain terus. Yang sembahyang fardu benda ke mana ni berkena. Itu betul ni memang betul. Realiti. Jadi Nabi SAW menunjukkan apa? Menunjukkan kita kata apa? Mesti lakukan sekadar kemampuan. Satu step by step. So, takut apa? Takut terlampau ekstrim, kita apa? Tinggal ke semua perkara urusan tadi. Dari jemu kan. Ada jemu sebagainya. Istiqamah. Boleh bahaya tu bahaya. Sebab tu dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Sayyidina Abdullah bin Amr bin As minta nasihat kepada Nabi, minta nak bai'ah macam nak meminta buat amalan khusus. Macam geng tarikat kan, terutamanya dia akan minta supaya bagi amalan khusus kan. Sayyidina Amr bin As ni, Abdullah bin Amr bin As ni,
Dia minta juga amalan khusus pada Nabi SAW. Dia kata, boleh tak Nabi SAW, aku puasa setiap hari. Dia kata kat Nabi, boleh tak aku puasa setiap hari? Lepas tu Nabi kata, kalau nak puasa, elok apa? Puasa sebulan berapa kali? 3 kali. Kan? Sebulan 3 kali. Lepas tu Sayyidina Abdullah bin Amr bin As kata, aku boleh kuat hari, mampu buat hari. Nabi kata, tak apalah, buat apa? Buat seminggu sekali. Mampu lagi? Tak apalah, paling power pun hang jangan buat apa? Mesti apa? Selang. Itulah puasa Nabi Daud. Nabi Daud kan yang puasa tu. Tapi bila dah dia buat tu tiap hari, dah waktu tu umur dia 80. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, dia dah ambil bai'ah dah kat Nabi. Untuk apa? Untuk melakukan sentiasa beristiqamah melakukan benda tu. Waktu umur dia 80 tahun, dia kata apa? Alangkah baiknya kalau aku ambil nasihat Nabi yang pertama tu. Baik, alangkah baik aku ambil nasihat Nabi yang pertama tu. Sebab tak larat dah tu. Tu bukan boleh puasa sehari, Selasa hari, nak makan ubat lagi, nak gabai. Tidak. Ingat, ubat darah tinggi, ubat kecil manis, ubat jantung. Kalau dia tak makan Kolesterol. padam. Lepas tu dialisis lagi. Betul tak? Jadi kita kata yang dibuat oleh Nabi SAW sentiasa nakkan kepada kita apa? Kelonggaran. Nak buat satu benda tu ikut munasabah lah. Kan? Kemampuan. Saya tak sangat lah. Saya tak soal ni nak agama, saya nak agama. Tu dia. Baru nak mula pakai tudung, dah apa pakai purdah. Pakai purdah tutup semua. Bila tutup semua, sekali lagi dia jadi gatal, dia jadi apa. Dah kali tudung payah, buang tudung tu. Bila buang tudung, dia pakai skirt pula. Habis. Mulalah satu-satu sikit-sikit dulu kan. Mesti apa? Satu by step. Dah faham. Boleh nampak? Okey, baik. Boleh nampak tu Itu hadis yang ke berapa? 9. Ini kita nak habis sampai hadis ke ni? 20 ni. Dah habis tahun depan lah. Tahun depan? Tak Sama. boleh pula saat lagi ni. Pak Latif kata dah janji bayar. Oh, dah janji lah Pak Latif. Nanti lah. Nanti Janji Pak Latif je. Nanti sampai Malaysia lah. Nanti boleh je. Tadi imam ke Pak Latif kata tadi? Nanti pergi Mesir. Tak apa, sempat ni, insyaAllah. Jangan risau. Sempat. Tapi boleh nampak tu ya? Okey, boleh nampak. Kita tengok hadis yang ke-10 pula. Hadis yang ke-10. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. Hadis yang kedua Hadis yang ke-10 ni menceritakan berkenaan dengan sebab mustajabnya doa kita ni. Penting. Doa ni penting dalam kehidupan kita. Penting kan? Kau tak perlu doa. Perlu doa. Perlu. Nak harap siapa lagi ke muka bumi? Kan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua ni ataupun yang kedua lagi apa kedua? Yang ke-10 ni hadis yang ni. Bukan, dia sebab tadi saya kata kat Pak Latif ni, saya minta maaf nanti. Dia madat, potong madat. Allah Ta'ala. Baik, hadis yang ke-10 ni An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, kata Sayyidina Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala tayyibun, elok, indah, sempurna.
Tayyib maksudnya apa? Elok, baik, indah, sempurna. Macam-macam semua benda itu. Sebab tu Allah SWT ada apa? Asma al-husna, nama-nama yang indah, kan? Allah Ta'ala itu sifatnya tayyib, indah. La yaqbalu illa tayyiba, dan tidak akan menerima melainkan benda yang baik-baik. Kan? Kalaulah kita ni apa dia? Melakukan ibadat contohnya haji dengan duit curi. Terima tak? Terima tak amalan kita? Tak terima. Kan? Kalau kita sembahyang dekat rumah yang kita rampas. Sembahyang kita sah tak? Sembahyang kita sah, tapi diterima tak? Tak terima. Ini kena faham ni. Boleh? Kan penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala tu benda lain, sah amalan tu satu benda lain. Boleh faham? Boleh nampak? Okey. Tapi kalau Allah terima, Allah tak terima maksudnya apa? Macam tak ada apa. Rugilah. Macam mana sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjumpa dengan Pak Nujum. Pak Nujum tak Pak Nujum? Maka semua amalan dia selama 40 hari 40 malam tidak akan diterima. Pak Nujum. Pak Nujum bawa Pak Nujum? Pak Nujum Pak Nujum ni duduk main kira nasib, tilik nasib ni. Hang aku dah dapat 5 juta. 5 juta macam mana? Oh, insya-Allah kalau hang elok nasib hang malam ni, besok hang dapat lah. Tak saja kita pi kepada Pak Nujum, tak percaya lagi, percaya syirik tu pi saja pada Pak Nujum ni. Maka apa? Maka tidak terima langsung amalan 40 hari 40 malam. Tak terima langsung. Tapi adakah maksudnya dia tak payah sembahyang? Dia kena sembahyang macam biasa, cuma sembahyang itu habis rugi apa? Tu jaga baik-baik tu. Jaga baik-baik. Atau pemorot tak apalah. Buat macam mana? Selalunya Tok Bomah dia berkata tak payah percaya kan. Tok Bomah macam mana ni? Macam mana? Tak ada gambar. Dia tuduh ini gini, kau akan ini macam Nasihat ke apa tu? Bukan dia lah, dia kata apa sakitnya orang ni buat mana macam dia tahu lah. Oh yang tu lain, tu jin-jin tu kan? Jin-jin tu lain, tak lain. Ni orang yang tenung nasib ni. Tenung nasib Yang ni. ini dia pakai burung tu saya. Macam burung tu. Kadang-kadang tengok dapat tangan. Ni hang 2-3 hari ni dia keluar rumah ni. Dia keluar rumah. 2-3 hari ni dia nasib ni. Hang ni keluar rumah ni, ada perempuan gila cari hang. Jadi tu macam telik nasib tu lah. Hang tak boleh tu. Jangan bahaya tu. Dia pergi sekali, jumpa sekali, tapi dia pegang nasihat Nujum tu selama kena setahun. Dia pergi sekali. Dia percaya Nujum tu. Dia pegang nasihat Nujum tu selama setahun. Percayalah tu. Percaya lain, percaya. Dia kena mengucap balik. Kau percaya tu. Maksudnya dia kita kata apa? Dia bila percaya tu Nujum tu, dia tak percaya qada qadar Allah Taala. Kenapa kena nasihat dia? Kena nasihat dia tak boleh. Kalau pi Nujum tu dia lain cerita. Pi kat Nujum tu. Hak yang percaya lain pula cerita. Bahaya tu, berat sebab ada berkait dengan akidah. Jadi masalahnya, apa yang Tok Nujum tu bagi tahu, laku pada itu. Oh itu yang dia percaya tu. Itu yang bertahu dia pegang. Payah tu. Kebetulan. Betulan. Kita beritahu lah Allah Ta'ala tu kan. Pak Nujum takkan tipu. Pak Nujum yang bohong pun. Kan? Itu kena bahaya, jaga-jaga elok lah. Okay, tadi siapa cerita ni? Okey, Tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Kan? Benda yang amalan-amalan itu mesti dilakukan dengan apa? Benda yang baik, dan itu adalah prasyarat Allah terima amalan tersebut. Wa inna Allah amara al-mu'minin. Semuanya Allah Ta'ala itu menyuruh kaum mukminin bima amara bihil mursalin, dengan apa yang Allah Ta'ala suruh akan Rasulnya. Akan apa? Rasul-Rasulnya. Maksudnya Allah Ta'ala dah suruh kita ini dengan suruhan yang dia suruh kepada para Nabi-Nabi yang terdahulu. Apakah suruhan itu? Faqala, maka firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ya ayyuhar rusul,
kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai sekalian Rasul, kulu, makanlah daripada benda-benda yang baik, wa'malu salihah, dan beramallah dengan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik. Maksudnya poin dekat sini apa dia? Makan dengan makanan yang baik. Ini penting ni, isu makanan-makanan yang baik ni. Wa qala ta'ala, kemudian kata ataupun firman Allah Subhanahu wa taala lagi, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Maka wahai orang-orang yang beriman, makanlah benda yang baik dari apa yang Allah SWT rezekikan kepada kamu. Nampak tak? Ada benda yang sama tak? Pertama, ya ayyuhar rasul, wahai rasul-rasul kan? Kedua, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Nampak ya? Apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala kepada Rasul sama dengan apa yang disuruh kepada orang yang beriman. Sebab apa? Sama tugas-tugas kita, sama perjalanan hidup kita. Nah, summa zakara rajul, kemudian Nabi SAW menyebutkan seorang lelaki, ar-rajul, seorang lelaki yutilu safar, yang mana safarnya itu panjang, jauh. Permusafiran dia itu apa? Jauh. Kalau kita sini bukan saja pergi Perlis, dia pergi sampai Bangkok. Contoh kan. Jauh Bangkok tu. Boleh? Ash'asa al-aghbar. Ash'asa maksudnya kusut masai rambut. Ash'asa maksudnya apa? Kusut masai rambut. Aghbara, dalam keadaan berdebu. Aghbara maksudnya berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama'. Dia mengangkat tangan dia ke langit. Ke langit. Ya Rab. Apa maksud ya Rab? Wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram. Sedangkan makanannya itu haram. Wa mashrabuhu haram, dan juga apa? Minuman dia itu haram. Wa malbasuhu haram, pakaian dia pun haram. Wa ghuziya bil haram, dan setiap hari dia diberi makan dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabu li zalik, maka bila akan dia apa? Dia kabulkan doa tu. Bila akan Allah Ta'ala kabulkan doa tu tadi? Dia nampak. Sedangkan orang yang bermusafir selalunya apa? Ataupun memang Nabi SAW kata 3 golongan yang apa? Yang akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kabulkan secara pasti doa dia. 3 golongan. Yang pertama adalah apa? Adalah orang yang dizalimi. Yang kedua adalah orang yang bermusafir. Dan yang ketiga, doa ibu bapa kepada anak dia. 3 ni. Ni yang diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW. Kalaulah orang tu dizalimi, nescaya apa? Tak ada hijab langsung doa dia dengan Allah Ta'ala. Tak ada, memang pergi terus direct. Kalau contoh kita zalimi seorang budak tu doa apa? Ya Allah, bagilah aku jadi handsome sungguh. Contoh handsome sungguh. Kan? Tengah zalimi, ya Allah, bagilah aku jadi genius. Kan dia selalunya, bila dia tahu hadis ni, dia bukan apa, doa benda yang baik lah. Kan, bagilah aku lulus paksa waktu tengah dizalimi. Alhamdulillah. Kan, jangan ada doa-doa, ya Allah, hancurkanlah dia. Rugilah. Baik, doa apa? Benda yang baik-baik. Betul tak? Kan? Kemudian yang kedua adalah orang yang bermusafir. Ni bermusafir saja dah apa? Dan insya-Allah dimakbulkan doa. Cuma ini dalam keadaan apa? Berdebu. Dalam keadaan apa? Keadaan berdebu dan keadaan kusut masai susah. Dia punya pemusafiran tu lagi sebenarnya apa? Kadar untuk dimakbulkan doa dia tu tinggi. Tapi dalam keadaan dia apa yang menghalang doa tu untuk dikabul? Disebab ni benda haram tu. Bahaya tu, bila makanan dia haram, minum dia haram, pakaian dia haram, apa semua dia haram, maka apa? Mana nak dikabulkan? Hancur tu hidup. Kalau doa tidak dimakbulkan, memang tunggang terbalik. Tunggi langgang, tunggang terbalik. Masalah tidak akan apa? Diselesaikan dengan cara yang baik. Itu penting. Dan menceritakan berkenaan dengan hadis yang ke-10 ni, menceritakan berkenaan isu kita sehari-hari ni. Makanan asasi kita, makanan kita tu. Dari mana kita dapat? Yang mana jikalau tidak dijaga betul-betul, mengakibatkan bahawa apa? Doa tidak dimakbul. Bila doa tidak dimakbul, hilang langsung kita apa?
pergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Boleh nampak tu hadis yang ke-10. Cuma perkataan dia angkat tangan kat langit tu. Dia angkat tangan kat langit kan. Dia sebut ya Tuhanku, ya Tuhanku. Adakah maksud dia Tuhan kat langit? Macam mana? Tuhan kat langit ke kat mana? Mana? Syarul lah. Tuhan kat mana? Adakah maksud Tuhan kat langit? Dia untuk minta kat langit. Kan? Soalan yang kedua, adakah kita apa? Kita sembahyang menghadap kiblat Kaabah tu, adakah Tuhan kat Kaabah? Kena faham baik-baik lah. Maksud kita kata minta doa ke arah langit tu, mengangkat tangan ke langit tu. Kerana apa? Kiblat doa adalah langit. Seperti mana apa? Kaabah adalah kiblat kita tak kala kita sembahyang. Bukan macam Tuhan kat langit. Tuhan dah ada sebelum cipta langit ni. Buat waktu tiba-tiba dia cipta langit, dia duduk kat langit pula. Faham yang dulu? Okey, dapat. Okey, hadis yang ke-11. Kita rehat sat. Minum air tu. Rehat. Sikit kita nak habis sampai 20 ni. Apa?